吕利亚，在这里问候各位传道、执事、弟兄姊妹，大家 Di 平安。 sini menyapa salam damai sejahtera kepada para pendeta dan saudara-saudara sekalian. 小弟是李马拉基传道， Saya adalah pendeta Maliakili. 来自沙巴三党根教会。 Saya datang dari Sabah, Sandakan, Gereja Sandakan. 这是我第一次到印尼这里来。 Ini adalah kali pertama saya datang ke Indonesia. 发现到我们这里有很多华人，而且可以讲客家话。 Di sini banyak sekali orang-orang keturunan Chinese dan juga banyak yang bisa berbahasa Ke. 感觉到非常的亲切。 Merasa begitu intim, mesra. 好，那今天为什么会在这里呢？ Kenapa hari ini ada di sini? 是因为从星期一到星期四我们在这个恩典山庄那里举办的这个东南亚的传道人进修会。 Karena mulai dari Senin sampai dengan Kamis diadakan satu pertemuan pendeta daerah Asia Tenggara. 当然也包括了韩国还有这个澳洲。 Juga termasuk Korea dan juga Australia. 感谢主，因为这个进修会就让小弟能够有机会来到这里跟大家 Puji 见 Tuhan 面。 dengan adanya seminar ini saya dapat bersama-sama bertemu dengan saudara-saudari semua. 今天晚上跟大家一起来去分享一个主题。 Pada malam hari ini firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kita semua adalah 那就是神开路。 Tuhan membuka jalan. 今天在我们生活当中，我们会面对许许多多的艰难。 Di dalam kehidupan kita terkadang karena berbagai alasan kita merasa begitu banyak kesulitan. 比如说这个疫情过后， Misalnya setelah pandemi, 许多人失去了工作， begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. 也有一些人的公司倒闭， Dan ada juga perusahaan yang bangkrut. 在家会面对很大的这经济上的压力， Di rumah mengalami begitu banyak kesulitan ekonomi. 因为在上有父母，在下有孩子要养啊。 Karena ada yang harus dipelihara, di atas ada orang tua dan di bawah masih ada anak-anak. 所以在生活当中有许许多多的压力。 Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak tekanan. 但是我们是神的儿女， Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. 神不会撇下他的儿女不顾的， Tuhan tidak mungkin akan membiarkan anak-anaknya. 神必定保护他的儿女， Dia pasti akan melindungi anak-anaknya. 为他的儿女来去开道路。 Membuka jalan untuk anak-anaknya. 首先，我们把圣经翻开 Mari 以 kita 赛亚书的第43章。 membuka di dalam kitab Yesaya pasal 43. 以赛亚书43章， Yesaya 43我们看第19节。 ayat 19. 以赛亚书43章的第19节。 Yesaya 43 ayat 19. 19节，看哪，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。 Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 神是一个无所不能的神。 Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. 很多时候，我们觉得我们已经走投无路了， Seringkali kita merasa sudah tidak ada jalan keluar. 但是在这里告诉我们，我必在旷野开道路， Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah akan membuat jalan di padang gurun 在沙漠开江河。 dan membuat sungai-sungai di padang belantara. 当我们读到这个经文的时候， Sampai kita membaca ayat ini, 我们感觉到极大的安慰。 kita merasakan begitu banyak penghiburan. 的确，在我们生活当中，虽然我们会遭遇许多的艰难， Sungguh, meskipun di dalam kehidupan kita mengalami begitu banyak kesulitan, 但是神必定会为我们开道路。 tetapi Allah pasti akan membuka jalan bagi kita. 那现在我们讨论第一就是这个为什么我们会面对这个困境 Kenapa kita mengalami kesulitan? 这个困境它的来源来自几种的因素。 Sumber-sumber kesulitan ini ada beberapa unsur. 那第一种就是因为来自这个环境， Yang pertama adalah berasal dari lingkungan. 这是一个外在的因素 Ini adalah lingkungan yang berasal dari faktor eksternal 也是无可奈何的。 yang tidak bisa terhindarkan. 就比如说这个天灾啊， Contohnya adalah bencana alam. 而我们没有办法来去让
它不会发生这个天灾。 Kita tidak bisa menghindari bencana alam ini untuk tidak terjadi. 我们看这个马可福音的第13章。 Kita lihat di dalam kitab Markus pasal 13. 马可福音13章，我们看第8节。 Markus 13 ayat 8. 13章第8节， Markus 13 ayat 8. 民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这都是灾难的起头。 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 那这里是谈论到我们生活的这个环境。 Di sini dikatakan lingkungan di dalam kehidupan kita. 这个谈论到这个灾难的起头， Asal mula dari bencana. 比如说打仗 Contohnya perang. 这里说民攻打民， Bangsa bangkit melawan bangsa. 国攻打国， Kerajaan melawan kerajaan. 而且多处都有地震、饥荒， Dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. 这都不是我们可以去控制的。 Ini tidak bisa kita kontrol. 这个战争也是这样， Perang juga demikian. 所以我们是没有办法去改变这个环境。 Jadi kita tidak bisa mengubah lingkungan yang ini. 当然，有些人一出生他就出生在一个很贫寒的一个家庭里面， Tentu saja ada orang-orang yang lahir di dalam kemiskinan. 出生在一个很落后的国家， Lahir di negara-negara terbelakang. 有食物就是一种奢侈， Punya makanan itu merupakan satu kemewahan. 这都是他们不能够改变的一个环境。 Ini adalah lingkungan yang tidak bisa diubah oleh mereka. 所以这个困境是来自这个环境。 Jadi kesulitan ini berasal daripada lingkungan. 有些人一生下来就是瞎眼的， Ada orang yang terlahir buta. 有些人一生下来就是瘸腿的， Ada yang pincang. 就比如说圣经告诉我们美门的一个事件， Contohnya ada orang lumpuh di depan pintu gerbang indah. 就是在这个使徒行传第3章所记载的。 Di dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 1 sampai 2. 一个人一生下来他就是瘸腿的， Seseorang yang lahir sejak lahirnya lumpuh. 这不是他所要的， Ini bukan yang dia inginkan. 但是他没有办法去改变。 Tetapi dia tidak bisa merubah ini. 主耶稣在世的时候， Tuhan Yesus saat ada di dunia 也医治了许多的病人。 juga menyembuhkan begitu banyak orang sakit. 当然我们知道，没有一个人生下来就希望他会有一种残缺的一个疾病。 Tentu saja tidak ada orang yang ingin saat dia dilahirkan dia mempunyai cacat. 所以从这里来看呢，让我们知道这个困境是来自这个环境， Dari sini kita bisa tahu kesulitan ini berasal daripada lingkungan, 是来自一个外在的因素。 dari faktor eksternal. 那第二， Yang kedua, 这个困境也来自自身的这个缺乏和软弱。 berasal dari kelemahan atau kekurangan diri sendiri. 有些人他面对这个工作上的压力 Ada orang yang menghadapi tekanan dari pekerjaan 因为他自己本身的能力不够。 karena memang kemampuan dia tidak sampai. 有些做学生的，他们面对考试的这个艰难， Sebagai siswa, dia menghadapi kesulitan menghadapi ujian 因为这个智慧不够， karena kurang hikmat. 所以有时候这个困境是来自我们自己本身。 Sehingga kesulitan ini berasal dari dalam diri kita sendiri. 所以在圣经上这样告诉我们。 Jadi di dalam Alkitab mengatakan kepada kita. 我们请看这个雅各书的第1章。 Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. 雅各书1章，我们看第5节。 Yakobus pasal 1 ayat 5. 1章第5节， Yakobus pasal 1 ayat 5. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世以众人也不支持人的神，主必赐给他。 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 这里告诉我们，谁有缺乏智慧的，我们可以向神来去祈求 Di。sini dikatakan, jika kita kekurangan hikmat, maka kita bisa memintanya daripada Tuhan. 也让我们知道，我们自身是有本身的软弱。 Kita memang dari sananya mempunyai banyak kelemahan. 那有些人他软弱，就是因为他缺乏了信心。 Karena mungkin dia kekurangan iman. 这个信心很重要。
Iman sangatlah penting. 当我们缺乏了信心， Saat kita kekurangan iman, 我们就不懂得来去依靠神， kita tidak tahu bagaimana kita harus bergantung 也 kepada 看 Allah. 看不到神的恩典在我们的身上。 Kita tidak dapat melihat anugerah Allah di dalam diri kita. 我们请看路加福音的第17章， Kita lihat di dalam Lukas pasal 17, 路加福音17章的第5节， Lukas 17 ayat 5. 第5节， Ayat 5. 使徒对主说：“求主加增我们的信心。 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. ”这里也告诉我们，门徒祈求主耶稣加添他们的信心。 Di sini dikatakan para rasul pun meminta agar Tuhan menambahkan iman kepada mereka. 信心它所发出来的果效是非常的大， Hasil yang dihasilkan oleh iman ini begitu besar. 也是我们信仰的一个根基哦。 Ini adalah akar dari iman kepercayaan kita. 比如说，我们有10大信条， Contohnya kita mempunyai 10 dasar 我们要知道我们 kepercayaan. 我们要知道我们信的是什么。 Kita tahu siapa yang kita percaya. 所以，当我们缺乏了这个信心， Saat kita kekurangan iman ini, 我们就会怀疑神。 kita akan meragukan Tuhan. 当我们怀疑神的时候， Saat kita meragukan Tuhan, 圣经上告诉我们，不要想从神那里得到什么。 Alkitab memberitahukan kepada kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. 有时候这个困境是来自于自己态度的不警醒。 Terkadang kesulitan ini juga berasal dari sikap kita yang tidak waspada. 主耶稣有讲过这个10个童女的比喻， Tuhan Yesus ada mengatakan tentang 5 gadis yang bodoh. 5个是聪明的，5个是愚拙的。 5 orang bijaksana dan 5 gadis bodoh. 聪明的童女，她们会预备油在器皿里， Yang bijak mereka mempersiapkan minyak dan juga pelita. 但是那5个愚拙的，他们没有预备油在这个器皿里 Tetapi 面。 yang 5 gadis bodoh yang lain, mereka tidak mempersiapkan minyak dan pelita 为 ini. 什么他们没有预备油在这个器皿里面呢？ Kenapa mereka tidak mempersiapkan minyak ini? 就是不警醒啊， Karena mereka tidak sadar. 所以这就是个态度的问题。 Sehingga ini merupakan satu sikap. 所以当这个主人来到的时候， Pada saat pemilik datang, 那些5个愚拙的童女啊，她 5 们出 gadis 去 bodoh 买油了啊， mau membeli minyak. 所以就把他们拒绝在这个门外。 Sehingga mereka ditolak di pintu. 所以我们就让我们知道，这个困境是其中一点，就是来自我们自身的软弱。 Sehingga kita tahu segala kesulitan ini berasal dari dalam diri kita sendiri, kelemahan. 再来，这个困境也是来自这个撒旦的攻击。 Ada juga yang berasal dari setan. 撒旦他是个灵，我们看不见。 Kita tidak dapat melihat setan. 所以他在暗中做的事情，我们不知道。 Sehingga saat dia diam-diam melakukan sesuatu, kita tidak tahu. 我们请看这个约伯记的第2章。 Kita lihat di dalam Ayub pasal 2. 约伯记2章，我们看第 Ayub 3节。 pasal 2 ayat 3. 2章的第3节， Ayub pasal 2 ayat 3. 耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故地毁灭他，他仍然坚持他的纯正。” Ayub pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. 我们跳去第5节， Kita lihat lagi di ayat 5. 你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。 Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 第6节， Ayat 6. 耶和华对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命。” Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. 当我们读到这个约伯的时候， Saat kita membaca kitab Ayub ini, 我们知道他就是个受苦的人。 kita tahu bahwa dia mengalami penderitaan. 圣经上告诉我们，他是个完全人， Di dalam Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh dan jujur. 他没有做所有的坏事。 Dia tidak melakukan kejahatan. 照理来说，一个敬畏神的人，他应该是享福的。 Orang yang tidak melakukan kejahatan seharusnya dia menerima kebahagiaan. 但是这个约伯，他受的是一个极大的一个试炼。 Tetapi yang dia alami adalah cobaan yang begitu besar. 撒旦夺去了他所有的财产， Setan mengambil seluruh harta kekayaannya.
连他所有的孩子的性命都夺去了， dan mengambil nyawa anak-anaknya. 又让他从脚底到头顶都长满了这个毒疮。 Dan tubuhnya pun dipenuhi dengan penyakit. 所以到这个地步的时候，难怪他的朋友都会怀疑这个约伯你是不是做了坏事。 Sehingga teman-temannya pun curiga, ya Ayub, apakah kamu melakukan sesuatu kejahatan di hadapan Tuhan? 因为他受的这个苦实在是太大了。 Karena penderitaan yang dihadapi sungguh begitu besar. 但是有谁想到， Tetapi siapa yang tahu? 有背后有这个撒旦的攻击， Di belakang ada serangan iblis. 这个撒旦他在挑战神。 Setan sedang menantang Tuhan. 他说约伯他敬畏神是因为神祝福他， Ayub, mengapa dia menyembah Tuhan? Karena Tuhan yang memberkati dia. 是你把他所有的都夺去了， Tetapi kalau kamu mengambil seluruh hartanya, 他肯定就会离开神。 pasti dia akan meninggalkanmu. 这是这种利益的交换。 Ini adalah satu tukar-menukar yang dilakukan oleh iblis. 但是约伯他并不是这样的人， Tetapi ya Ayub bukanlah orang yang demikian. 即便他失去了一切， Meskipun dia kehilangan semuanya, 他并没有因此而离开神， tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan 他没有 karena 因 ini. 此而咒骂神。 Bukan karena ini dia memarahi Tuhan. 那为什么撒旦为什么这个约伯他会面对这样大的一种一种下场？ Kenapa Ayub bisa mengalami penderitaan yang begitu besar seperti ini? 这是撒旦的攻击。 Ini adalah serangan daripada setan. 今天在我们的家里面， Pada hari ini di dalam rumah tangga kita, 有时候也会无缘无故我们的另一半会跟我们争吵， mungkin juga pasangan kita bisa berdebat dengan kita. 因为我们看不到背后的还有一个撒旦的手， Karena kita tidak tahu ada tangan setan yang sedang bekerja di 他要 belakang. 破坏我们的家庭， Ingin menghancurkan rumah tangga kita. 他要破坏我们的教会。 Dia ingin menghancurkan gereja kita. 我们举一个例子，只是在这个士美拿的教会。 Kita berikan contoh gereja di Smyrna. 我们看这个启示录的第2章， Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2. 启示录2章的第10节， Kitab Wahyu pasal 2. 2章第10节， Ya, Wahyu pasal 2. 你要将受的苦，你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难10日。你不要自始忠心，我就赐给你那生命的冠冕。 Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 那这是主耶稣对士美拿教会所讲的话。 Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada gereja di Smyrna. 难道魔鬼要把他们中间几个人下在这个监里面？ Saat iblis melakukan sesuatu terhadap mereka, 这就是一种从外在来的一种逼迫。 ini adalah satu pemaksaan yang berasal daripada eksternal 甚至要杀害他们。 dan ingin melukai mereka. 所以这个患难，它可能是来自这个撒旦。 Sehingga kesulitan ini mungkin berasal daripada setan. 但是有时候这个患难是来自神的试炼。 Tetapi kadang juga kesulitan ini berasal daripada ujian daripada Tuhan. 我们大家把圣经翻开彼得前书的第1章， Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1. 彼得前书1章的第1节， 1 Petrus 1 ayat 1. 彼得前书1章的第1节， 1 Petrus 1 ayat 1. 耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多加、亚细亚、比推尼寄居的。 Dari 1 Petrus 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 我们跳去第6节， Kita lihat ayat 6. 因此你们要大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。 Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 这里是谈论到彼得写给亚细亚教会的信。 Di sini dikatakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang ada di Asia. 他们当时候受到很大的逼迫， Mereka mengalami satu penganiayaan yang besar. 但是彼得就对他们说 Tetapi Petrus berkata kepada mereka, 你们是大有喜乐。
Bergembiralah akan hal itu, 谁能够在这个患难当中、逼迫当中有喜乐 sehingga di dalam seketika dapat merasakan sukacita. 啊？有时候我们想不透， Terkadang kita tidak mengerti. 可能我们想这都是从撒旦来的攻击， Kita merasa itu semua berasal daripada setan. 但有时候神也借着这些来去试炼我们。 Terkadang Tuhan juga melalui ini menguji kita. 所以别的长老说，但如今在百般的试炼中，你们暂时忧愁。 Sehingga dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 所以我们有时候会陷入在这种状况当中， Sehingga terkadang kita harus berada di dalam satu kondisi tertentu, 被神来去试炼。 diuji oleh Tuhan. 有时候在我们生活当中，我们为什么会生病 Terkadang dalam kehidupan kita, kenapa kita mengalami sakit penyakit? 为什么我们工作会失败？ Kenapa kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan kita? 有时候也是来自神对我们生活上的一种考验。 Terkadang ini berasal daripada Tuhan, yaitu ujian dari Tuhan. 所以我们已经查考过了这个困境、这些患难是什么来的。 Jadi kita sudah tahu asal mula kesulitan yang kita hadapi. 那我们要如何来去脱离这些困境呢？ Nah, bagaimana kita agar bisa keluar dari kesulitan ini? 所以我们要脱离困境，第一就是我们要等候神。 Yang pertama, kita harus menunggu Allah. 我们看这个传道书的第3章， Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. 传道书3章的第1节， Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. 3章第1节， Pasal 3 ayat 1. 凡事都有定期，天下万物都有定时。 Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 这里告诉我们，凡事都有定期 Di，sini dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. 所以我们面对的试炼 Saat kita mengalami ujian, 也有它的定期。 ada waktunya. 就说等到这个时间结束了， Setelah waktunya berlalu, 那么我们就会回到一个安全的一种状态。 kita akan berada di dalam satu kondisi yang aman. 神让人受试炼， Allah membiarkan kita untuk mengalami ujian. 当然是有神的目的 Tentu memiliki tujuan tertentu. 父母有时候要考一考他的孩子， Orang tua terkadang menguji anak-anaknya. 当达到了目的 Saat mendapatkan tujuan tertentu, 他就会停止 dia akan berhenti. 所以神在考验我们， Jadi saat Allah menguji kita, 要看我们是否对神有信心。 melihat apakah kita masih percaya kepadanya. 但是我们不会一直都在那种受苦的状态， Tetapi kita tidak akan mungkin terus-menerus berada di dalam kondisi yang begitu menderita. 神曾经考验这个亚伯拉罕， Allah pernah menguji Abraham, 要他把他的独生子就是以撒献上给神。 menyerahkan anaknya yang tunggal, Ishak, kepada Allah. 当亚伯拉罕他要准备来去杀他的儿子以撒的 Saat 时候， Abraham ingin membunuh anaknya, 神就叫他停止。 Allah menyuruh dia berhenti. 好，这是告诉我们什么呢？ Ini memberitahukan kepada kita 这 apa? 个试验不会一直发生下去的。 Ujian tidak akan terus-menerus terjadi. 当到这个考验已经满足了神的这个期待， Saat sudah mencapai ekspektasi Tuhan, 那这个我们这种困境就会结束。 kesulitan akan berhenti. 所以当我们面对困境的时候， Jadi saat kita menghadapi kesulitan, 我们知道神有他的时间， kita tahu Tuhan punya waktunya. 我们不知道我们会面对这个困境有多久 Kita tidak tahu berapa lama kesulitan yang harus kita hadapi. 但是圣经告诉我们， Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, 凡事都有定期， untuk segala sesuatu ada masanya. 所以定期说它一定会停止的。 Tentu ada masa untuk berhenti. 所以我们要等候神啊， Jadi kita harus menanti Tuhan. 我们要忍耐的去等候， Kita harus dengan sabar menunggu Tuhan. 就好像农夫等候田里的出产一样。 Seperti seorang petani yang menunggu panen di ladangnya. 我们今天很少来去做这些农业的工作。 Sekarang kita sangat jarang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di ladang. 农夫他种一些蔬菜， Petani menanam sayur-sayuran. 他必须要有耐心的去等待， Dia harus memiliki hati yang sabar untuk menunggu. 不是说我今天种了，明天就有收成了， Bukan hari ini saya menanam dan besok saya sudah bisa memanen. 所以我必须要等待啊。 Saya harus menanti. 所以
圣经告诉我们要学习农夫的忍耐。 Alkitab memberitahukan kepada kita, kita harus belajar dari seorang petani yang menunggu panen di ladangnya. 等候神表示说我们要依靠神， Menunggu Tuhan itu berarti kita harus dengan sabar menunggu Tuhan. 而不是依靠自己的聪明。 Bukan bersandar kepada hikmat dari diri sendiri, Oh, tetapi mencikan. hikmat Tuhan. 以赛亚书的第40章， Kita lihat di dalam Yesaya pasal 40, 以赛亚书40章的第31节， Yesaya 40 ayat 31. 31节， Yesaya 40 ayat 31. 那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka serumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 那这里告诉我们，等候神的人必重新得力。 Di sini dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. 为什么等候神的人必能够重新得力呢？ Mengapa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? 比如说，我们不是在依靠自己的能力， Karena kita tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri. 我们在等候，等神来去帮助我们。 Kita sedang menunggu Tuhan untuk membantu kita. 当然，我们在等的时候，不是说什么都不做， Saat kita menunggu Tuhan, bukan berarti kita tidak usah melakukan apa-apa lagi. 要如何等候神啊？ Bagaimana kita menunggu Tuhan? 就是要祷告啊， Kita harus berdoa. 祷告来去依靠神啊。 Berdoa bersandar Tuhan. 所以无论我们所面对的困境是来自神的试炼，或者是来自撒旦的攻击， Jadi walaupun ujian yang kita hadapi berasal dari serangan iblis ataupun dari ujian Tuhan, 我们都必须依靠神， kita harus bergantung pada Allah. 等候神， Menunggu Allah. 就好像老鹰一样。 Seperti seekor raja wali. 老鹰它要等候风吹， Dia harus menunggu angin yang bertiup. 风一吹的时候它就飞了， Saat angin bertiup, dia bisa terbang. 它展开它的翅膀， Membuka sayapnya. 等风把它举起， Menunggu angin untuk mengangkatnya. 所以它不是靠它的力量来去 Jadi 飞， dia tidak berdasarkan pada kemampuannya sendiri. 它是靠风的力量来把它举起。 Dia bersandarkan kepada kekuatan daripada angin. 所以今天我们要重新得力， Jadi pada malam hari ini kita harus menantikan 我 Tuhan 们是要 mendapat 依 kekuatan 靠 baru. 从神来的能力， Kita harus bersandarkan kemampuan yang berasal daripada Tuhan. 所以我们要脱离这个困境， Jadi kita dapat melalui kesulitan ini. 必须等候神。 Kita harus menunggu Allah. 等候神就是依靠神， Menunggu Allah berarti kita harus bergantung kepada Allah. 我们要有信心，相信神必定垂听。 Kita harus percaya Allah pasti akan membantu kita. 我们请看这个希伯来书的第 Kita 11 lihat 章， Ibrani 11. 希伯来书11章，我们看第6节。 Ibrani 11 ayat 6. 希伯来书11章第6节， Ibrani 11 ayat 6. 第6节， Ayat 6. 人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 这里告诉我们，一个人没有信心就得不到神的喜悦。 Di sini dikatakan orang yang tidak mempunyai iman tidak akan berkenan kepada Allah. 我们既然相信神， Karena 耶稣 kita 就是 percaya 神， Tuhan, 那么我们必须要相信到底。 kita harus percaya sampai 我 akhir. 们必须相信他是垂听祷告的神。 Kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. 现在我要讲一个见证， Saya ingin membagikan satu kesaksian. 这个见证是发生在沙巴的， Kesaksian ini terjadi di gereja Sabah. 在2016年的时候， Pada tahun 2016, 在这个巴巴的教会 di satu gereja Papar di daerah Sabah, 因为那里面对了一个土地的纠纷， karena di sana terus mengalami kesulitan dan tekanan akibat sengketa tanah. 所以教会不断受到邻舍的这个干扰和逼迫。 Jadi gereja terus mengalami kesulitan dan tekanan. 这是有它的原因的， Ada alasan dari hal ini. 因为巴巴教会在1979年的时候，曾经跟邻舍兑换土地。 Karena gereja Papar di tahun 1979 ini pernah bertukar tanah dengan tetangga. 因为教会前面的是没有一条路， Karena di depan gereja tidak ada akses keluar. 所以就跟这个邻舍兑换土地。我把
我把一部分土地给你，你就把这条路这个让出来一块地，让我们成为一条路。 Jadi bertukar dengan tetangga, saya membagi kamu bagian ini dan kamu membagi kita jalan untuk akses keluar. 他们已经签了一个合同，一个同意书。 Mereka sudah menandatangani satu perjanjian. 但是邻舍呢就迟迟没有把这个地契交出来。 Tetapi tetangga ini tidak memberikan sertifikat tanah. 这个事情就过了36年。 Hal ini terjadi sampai 36 tahun kemudian. 这个邻舍他已经去世了。 Tetangga ini meninggal. 留给他的孩子来去承受这个土地。 Dan diwariskan kepada anak-anak generasinya. 所以在2015年的时候， Sehingga pada tahun 2015, 这个邻舍他就是教会了爸爸教会的邻舍，他们多次想要我们教会来去买他的土地。 sehingga tetangga ini beberapa kali menawarkan agar gereja membeli tanah mereka. 其实那块土地是一个 road reserve， 那块土地是已经保留了要做马路的。 Padahal tanah itu sengaja tidak dipakai untuk perluasan jalan. 我们也知道那块地我们买来我们会亏的。 Kita juga tahu kalau kita membeli tanah itu kita akan mengalami kerugian. 因为那块地政府要拿随时可以拿走的。 Karena akan diambil oleh pemerintah. 所以教会就没有跟邻舍买那块地。 Sehingga gereja tidak membeli tanah tetangga tersebut. 但是我们的教会的邻舍呢，他就用各种的方法来去压迫教会。 Tetapi tetangga ini menggunakan berbagai macam cara untuk menekan gereja. 他拿出那个旧的地契，就是还没有更新的那个地契， Dia mengambil sertifikat tanah yang lama yang masih belum diperbaharui. 投诉我们教会白白的占用他们的土地那么多年了。 Menuduh gereja telah menggunakan tanah tersebut secara gratis selama bertahun-tahun. 从来没有付过他们一分钱。 Dan tidak membayar sepeser pun kepada mereka. 所以我们的邻舍就很长很多次在我们安息的聚会后呢，就来到教会来去兴师问罪。 Sehingga tetangga tersebut berulang kali datang ke gereja setelah ibadah hari Sabat berakhir. 他逼迫教会一定要跟他们买那一块土地。 Mereka memaksa gereja untuk membeli tanah tersebut. 不然他就要教会赔他们36年白白用他们的土地的一个罚款。 Jika tidak, gereja harus membayar sewa selama 36 tahun penggunaan jalan tersebut. 在2016年的1月， Pada Januari 2016, 这个土地的纠纷就升温了。 sengketa tanah mulai memanas. 这个邻舍他们就把一堆的土地泥土堆在教会的那个门前会堂的门前这个马路的门前。 Tetangga menumpuk tanah dan batu di jalan depan pintu masuk gereja. 是要让信徒无法能够进入会堂来去参加聚会。 Sehingga jemaat pun tidak dapat masuk untuk beribadah. 当时候爸爸教会的这个总务啦，一个叫做一个卢姊妹卢金娜姊妹，那他就叫他的工人把那一堆的泥土搬走铲走它。 Sehingga salah satu pengurus umum, saudari Lucina, segera mengerahkan karyawan pabriknya untuk membersihkan tumpukan tanah dan batu tersebut. 但是不久呢，我们邻舍又把一堆的泥土又再堆在教会的门前。 Tapi tidak lama kemudian, tetangga itu kembali menumpuk tanah dan batu untuk menghalangi jemaat. 阻挡信徒来聚会。 Menghalangi jemaat menggunakan jalan tersebut beribadah. 他们还说我要在这里建造一排的厕所，就是挡住不让你们进来。 Mereka menghalangi dan mengancam akan membangun toilet di sepanjang jalan tersebut. 所以爸爸教会呢，他们都同心合意的把这些泥土把它清除掉。 Sehingga jemaat gereja Papar pun bersatu padu membersihkan tumpukan tanah 但 tersebut. 是这个问题并没有解决。 Tetapi masalah ini tidak selesai. 我们邻舍3番4次来去骚扰教会Tetangga berulang kali mengganggu gereja. 教会就报警了。 Gereja memutuskan untuk melaporkan ke kantor polisi. 但是警察认为这个是这个纠纷，它不涉及这个刑事案。 Tetapi polisi menilai sengketa ini tidak melibatkan satu unsur kriminal. 所以就没有去处理。 Sehingga dia tidak menyelesaikan masalah 只 ini. 是建议教会要
到土地局去寻求一个解决的方案。 tetapi menyarankan gereja untuk menghubungi badan untuk pengukuran tanah untuk mencari solusi. 所以巴巴教会的负责人他就到这个土地局去投诉。 Sehingga pengurus gereja mengadu ke badan pengukuran tanah. 所以那时候这个土地局他们是声称这些有关的文件已经交到这个雅比的土地局的总部那里去存档了。 Mereka menyatakan bahwa dokumen dan perjanjian terkait mungkin telah diserahkan ke kantor pusat Badan Pengukuran Tanah Kota Kinabalu atau disimpan di negara. 需要费很多的时间来去处理。 Sehingga memerlukan waktu yang begitu lama untuk menemukan arsip tersebut. 这是一个非常煎熬的日子。 Ini adalah hari-hari yang begitu menyulitkan. 每逢星期五还有安息日， Setiap Jumat dan hari Sabat, 信徒都战战兢兢的来到教会。 jemaat datang ke gereja dengan rasa cemas. 由于这个我们邻舍连续不断的来去骚扰教会， Karena tetangga terus-menerus mengganggu 所以 gereja. 有些信徒他们就到别的地方教会去参加聚会了。 Sehingga beberapa jemaat bahkan pindah ke cabang lain untuk beribadah. 所以这个巴巴教会的他们就求助，但是得不到帮助。 Jadi gereja Papar meminta pertolongan tetapi tidak mendapat pertolongan. 他们就专心的来去祷告神， Mereka memutuskan untuk fokus berdoa pada Tuhan. 甚至每周他们都禁食祷告， Setiap minggu mereka berpuasa dan berdoa. 求主为他们开路。 Meminta Tuhan membuka jalan bagi mereka. 所以从1月一直到4月， Sehingga dari Januari sampai April, 这4个月呢，信徒都如同经过了这个大而可畏的旷野。 selama 4 bulan ini para jemaat merasa seperti melewati padang gurun yang luas dan menakutkan. 小心翼翼的来去防备这个恶者的攻击， Dengan hati-hati menghindari serangan-serangan yang ada. 还有忍受邻舍的这个咒骂。 Menahan ancaman dan makian daripada tetangga. 那时候的这个注目传道，他在正道的时候， Pada saat pendeta yang bertugas berkhotbah, 他不断引用圣经的这个经文来去安慰信徒。 tidak putus-putusnya menggunakan firman Tuhan untuk menghibur dan menguatkan jemaat. 只要坚持的来去信靠主， Asal tetap percaya dan bergantung pada Tuhan, 必定能够度过这个难关。 mereka pasti dapat melalui masa-masa sulit ini. 所以在祷告中传道甚至求主为了他的名伸出大能的手来去行一件大神迹。 Jadi di dalam doa, pendeta bahkan memohon kepada Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya demi namanya. 到了这个4月1日 Sampai pada 1 April, 教会的这个邻舍呢，他又来搞乱了。 tetangga ini kembali mengganggu. 他在会堂的外面的入口绑上了这个铁链， Dia menggunakan rantai besi untuk mengikat di persimpangan jalan di luar gereja, 封了教会的路。 menutup jalan ke gereja. 这段时间我们教会的族会成员他们几乎每一天都到这个土地局去跟进。 Selama periode ini, anggota pengurus gereja Papar hampir setiap hari mengunjungi kantor pengukuran tanah untuk mengikuti perkembangan. 沙巴总会的负责人也帮助来去关怀这些事情。 Pengurus gereja pusat juga berusaha keras untuk memperhatikan hal ini. 也都是到这个土地局来去投诉。 Mengunjungi kantor pengukuran tanah berkali-kali untuk mengajukan tuntutan. 一直到4月8日 Sampai pada 8 April, 就是星期五的早上， pada pagi hari di Jumat hari, di Jumat. 一名土地局的官员他口头就说这块地真的是属于真耶稣教会所拥有的。 Seorang pejabat dari Badan Pengukuran Tanah secara lisan memverifikasi bahwa jalan tersebut adalah benar milik Gereja Yesus Sejati. 所以我们的邻舍侵入我们的土地， Jadi tetangga itu telah memasuki tanah dengan ilegal. 所以他说我们是可以把这个铁链拆掉的。 Mereka memerintahkan untuk melepas rantai yang ada di gereja tersebut. 所以巴巴教会的2位弟兄呢，他们就放心把这个铁链除掉。 Dua saudara dari gereja Papar dengan tenang melepas rantai tersebut. 但是这个问题并没有解决， Tetapi masalah ini tidak selesai. 会变得更加的严重。 Malah memicu krisis yang lebih berat. 那当天的下午4点， Pada sore hari pukul 4, 我们的注目传道他抵达这个巴巴教会， pendeta tiba di gereja Papar. 邻舍的
灵士就在会堂外面呢，很愤怒的来去等候着。 Tetangga telah menunggu lama di luar gereja dengan sangat marah. 他放话说，他已经安排了1辆的泥石车，要封住我们教会的路。 Dia mengancam akan mengirim truk tanah untuk menutup jalan lagi. 当时的传道还有另外一位弟兄呢，他就吩咐我们的那位传道，还有另外弟兄赶紧离开哦。 Pendeta dan salah seorang saudara menyuruh segera pergi. 不然他就会把这路封掉，你就出不来了哦。 Kalau tidak, jalan ditutup dan kamu tidak akan bisa keluar lagi. 那当时的传道还有那位弟兄呢，就暂时离开现场。 Sehingga pendeta dan salah seorang saudara segera meninggalkan lokasi tersebut. 到这个镇上去吃晚餐过后，看还会有什么改变哦。 Mereka pergi ke kota untuk makan malam dan menunggu melihat perkembangan selanjutnya. 也给发短讯哦，要求同龄来去为这件事情代祷。 Mengirim pesan singkat kepada rekan-rekan seiman untuk berdoa. 在傍晚的6点， Pada pukul 6 sore, 这位传道还有那位弟兄2个人又回到教会。 pendeta dan saudara ini kembali ke gereja. 他从远处就看见啊，本来我们在这个马路旁的我们教会的招牌啊，被拆下来丢在路的中间。 Dari kejauhan mereka melihat papan nama gereja yang semula dipasang di tepi jalan telah dihancurkan. 而且任由那些车来去践踏。 Diinjak-injak oleh kendaraan yang lewat. 而且破坏我们篱笆的那个大灯。 Menghancurkan pagar kita yang ada di situ. 这灵社用他的车子挡住我们教会的入口。 Mobil tetangga secara terang-terangan menghalangi pintu masuk gereja. 这我们灵社他们夫妻还带着另外一个很大的一个大汉。 Suami istri ini membawa seorang pria yang bertubuh, pria yang besar. 3个人站在这门口等候着。 Mereka bertiga menunggu di persimpangan jalan. 所以我们的传道还有一位弟兄呢，为了避免发生冲突， Sehingga pendeta dan saudara ini untuk menghindari konflik, 所以就报警请求警察来去做这个调解。 menghubungi polisi untuk meminta bantuan. 并且在等候这个警察抵达后就来去一同跟灵事来去协商了。 Saat menunggu mobil polisi tiba, baru mereka turun dari mobil. 但是灵事的他的太太以恶言相对，就是说很不好听的话。 Istri dari tetangga tersebut mengucapkan kata-kata yang kasar. 用很粗俗的话来去污蔑我们的教会。 Menghina gereja dengan kata-kata yang tidak pantas. 甚至这些巡逻的警察也没有办法劝他们让路。 Bahkan petugas polisi pun tidak dapat meyakinkan mereka untuk dapat memberikan jalan. 就有一名这个警察提醒传道， Ada seorang petugas polisi yang mengingatkan pendeta. 把这个拆下来的招牌拍下来。 Papan nama tersebut dipotret saja. 但是很奇怪的事情发生， Tetapi hal yang aneh terjadi. 那传道用他的手机要拍，但是无法拍照。 Saat HP pendeta ingin memotret, HP tidak bisa memotret fokus. 那就换另外一个弟兄，他用他的手机来去拍， Sehingga meminta saudara yang lain untuk memotret. 就是要拍那个已经被拆下来的那个招牌。 Untuk memotret papan nama gereja yang sudah diturunkan. 也是拍不到。 Juga tidak bisa 那时候 memotret. 巴巴教会的这个负责人就是雅古尔执事。 Di saat itu ada seorang diaken Agur sebagai pengurus 他刚好抵达， meminta dia untuk mengambil foto. 他也是用手机来去拍，结果也是无法正常的操作。 Dia juga berusaha untuk menggunakan HP-nya memfoto tetapi tidak bisa berjalan dengan normal. 当时那个传道他就意识到，这个可能就是恶者的工作， Pendeta menyadari mungkin ada gangguan dari pihak si jahat. 所以他就奉主耶稣的名拍照。 Sehingga dia berkata di dalam nama Tuhan Yesus mengambil foto. 他一讲了过后，就咔嚓就拍到了。 Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba berbunyi klik dan foto berhasil 可 diambil. 见就是有恶者的工作。 Ada hal-hal yang jahat yang 所以 terjadi. 就在这个时候，邻舍的妻子呢，突然间大喊很痛啊， Pada saat itu istri tetangga tiba-tiba berteriak kesakitan, 他就跌倒坐下地上了。 jatuh ke tanah. 就有一名警察，
他在传道的身边这样说了， Seorang polisi patroli berbisik di samping pendeta. 他认为这个邻舍的妻子是在装病的， Sepertinya wanita itu berpura-pura sakit. 所以这个邻舍呢，他就对传道这样说， Tetangga ini 这个传道他就这样说， pendeta ini berkata seperti 他 itu. 说这是我们的神出手了。 Ini adalah campur tangan dari Tuhan kita. 刚说完的邻舍的他的妻子，他就突然间晕倒了， Baru saja selesai berbicara, istri tetangga itu jatuh, 不省人事。 tidak sadarkan diri. 所以这邻舍还有那位保镖呢，急忙把已经晕倒的那个太太把她带到医院去拯救。 Jadi tetangga dan pengawal ada bodyguardnya segera membawa istri yang pingsan itu ke ruang gawat darurat rumah sakit pusat untuk ditangani. 他临走的时候，他这样恐吓我们的传道。 Sebelum pergi, tetangga menatap dengan mengancam pendeta. 假如我的太太有什么三长两短， Jika istriku terjadi sesuatu kematian, 那你就完蛋了。 kamu akan hancur. 所以那时候，这个警察就建议教会针对邻舍恐吓我们的事情呢，去再次的报案。 Petugas polisi menyarankan gereja untuk melaporkan kembali ancaman dari tetangga tersebut. 因为他破坏教会的财物， Karena telah merusak barang-barang gereja secara sembarangan. 因为这已经演变成一个刑事案了。 Dan kasus ini telah berkembang menjadi kasus pidana. 当天晚上8点， Pada malam hari pukul 8, 那传道就带领会众一同来一个特别的祷告会， pendeta memimpin jemaat dalam doa khusus. 感谢神的保护， Bersyukur atas perlindungan Tuhan. 并求主眷顾到底。 Dan memohon agar Tuhan terus melindungi mereka. 散会后，这个传道正与一名弟兄在会堂里面来去讲话沟通了。 Setelah pertemuan, pendeta berbicara dengan seorang saudara di gereja. 突然有一位姊妹惊慌失色的跑上那个楼上来， Tiba-tiba seorang saudara perempuan berlari ke atas dengan wajah panik. 他通知说邻舍又来了。 Dia memberitahukan, tetangga itu datang lagi. 那传道就赶快要下楼下， Pendeta pun segera turun 也有一群我们教会的青年， berserta dengan sekelompok pemuda. 他们也是很惊慌的来去报告 Mereka juga panik dan melaporkan. 所以对方警告，如果传道不下来， Mereka kalau pendeta tidak turun, 他们就会把那位弟兄的车把它烧掉。 mereka akan mengancam dan untuk membakar mobil saudara tertentu. 所以当那传道现身在会堂停车场的时候， Ketika pendeta muncul di parkiran gereja, 邻舍他旁边还依然有一个大汉陪着他 tetangga tersebut masih bersama dengan salah seorang pria yang besar tadi. 那可能是他的保镖了。 Mungkin bodyguardnya, pengawalnya. 邻舍这个情绪失控， Emosinya sudah tidak terkendali. 大声的来去吼叫。 Berteriak dengan keras. 那时候信徒后来就在这个会堂的入口他们信徒就后来在会堂的入口发现有7个这个酒罐。 Jemaat kemudian menemukan 7 botol minuman keras di pintu masuk gereja. 那可能就是那个他邻舍他们在喝酒壮胆。 Sepertinya mereka sudah minum dan mabuk. 所以这个邻舍他就怒气冲冲的来去指着传道。 Sehingga mereka dengan marah menunjuk pendeta. 说我不是说过吗？如果我太太入了院呢，我就为你试问了。 Bukankah aku sudah bilang, jika sekarang istriku di rumah sakit dan engkau yang harus bertanggung jawab. 但是传道就回答说，我并没有做什么对不起你太太的事情啊。 Tetapi pendeta menjawab, aku tidak bersalah terhadap istrimu. 请你冷静下来， Tolong tenang. 我们来去寻找一个解决的方案。 Kita bisa mencari solusinya. 但是邻舍就这样回答， Tetapi tetangga itu menjawab, 你要我解决问题很简单，你就把我那块地买下来。 solusinya sederhana. Kamu beli aja tanah ini. 就是用这种强硬的方法逼教会买的那一块地。 Meminta gereja untuk membeli tanah yang menjadi sengketa tersebut. 刚才有说过，那块地其实就是一个 road reserve， 政府会随时会拿走的。 Padahal kan kita sudah dikatakan bahwa pemerintah akan mengambil tanah tersebut. 所以传道就这样说了，如果你有证据能够证明这条路是属于你的， Pendeta berkata, jika kalian punya bukti bahwa jalan ini adalah milik kalian,
那么教会就会做出合理的赔偿。 Gereja pasti akan memberikan kompensasi yang wajar. 那时候这个对方啊，他一句不说话， Tetangga tidak berkata apa-apa. 他转过来走进他的车里面去 Dia- 拿一样东西哦。 Dia langsung berbalik dan masuk ke mobilnya untuk mengambil sesuatu. 他离开传道大约有5步的距离哦。 Setelah berjarak sekitar 5 langkah dari pendeta, 那时候因为这个灯光很暗，看不清楚， karena pada saat itu cahaya di luar redup, tidak terlihat dengan jelas. 不知道他在拿什么东西。 Pendeta tidak bisa melihat apa yang diambil saat 但是 itu. 在一眨眼之间，看到那个领社呢拿出一个5尺长的木棍哦， Tetapi dalam sekejap tetangga itu tiba-tiba memegang tongkat kayu sepanjang 5 kaki, 其实就是要向那个传道打过去哦。 ingin memukul pendeta. 因为距离太近了， Karena jaraknya terlalu dekat, 传道也闪不及哦， pendeta juga tidak sempat menghindar 他就大声喊着哈利路亚， dengan teriak haleluya. 因为那时候我们的信徒也在旁边哦， Para jemaat pun sedang ada di sekitarnya. 所以信徒也一起在喊哈利路亚。 Para jemaat pun bersama-sama berteriak haleluya. 就在这个短短的时间，那个灵舍的手突然间僵硬了， Pada saat itu, tangan tetangga tiba-tiba kaku, 就好像被一只很大力的手把他手扣住哦， seolah-olah ditahan oleh tangan besar dan kuat. 他没有办法向前走一步。 Dia tidak bisa bergerak maju. 所以那时候灵舍他就垂下来坠下那个木棍哦， Kemudian tetangga menurunkan tongkat kayu yang dibawa tadi. 他就喊着说阿门阿门，我也是天主教徒 Dia berteriak amin amin, saya juga seorang Katolik. 那时候他的态度就是好像他被一个很大的惊吓， Ekspresinya jelas menunjukkan satu ketakutan yang luar biasa. 他身边的那个人呢马上就扶着这个灵舍上车。 Pengikutnya, pengawalnya segera membantu tetangga ini untuk naik ke mobil. 那时候这个灵舍还是愤愤不平的这样说， Pada saat itu dia masih menggerutu berkata, 这是什么教会啊？ gereja apa ini? 我会回来把这个教会烧掉。 Aku akan kembali dan membakar gereja ini. 所以当晚呢，那个传道就跟4位弟兄连夜守着这个会堂， Sehingga pada malam itu pendeta bersama 4 saudara seiman berjaga di gereja hingga fajar. 一直到天亮。 Sampai matahari terbit. 到了第2天透过一些可靠的消息 Keesokan harinya melalui informasi yang bisa dipercaya, 灵舍他到这个警局去报案， diketahui tetangga tersebut pergi ke kantor polisi. 但是他好像受了很大的惊吓，开不到口说话。 Karena terkejut, dia tidak juga bisa berbicara dengan jelas. 所以警察就告诉他你冷静下来， Kamu tolong tenang terlebih dahulu. 明天再来一次哦。 Besok datang lagi. 所以他在隔天早上这个灵舍又到去这个警局去报案。 Sehingga keesokan paginya tetangga ini kembali datang ke kantor polisi untuk mengklaim. 他宣称真耶稣教会的牧师用这个邪术陷害他的太太。 Dia mengatakan bahwa pendeta dari seorang gereja Yesus Sejati menggunakan sihir jahat untuk mencelakai istrinya. 但是他的控词是不合常理， Tetapi karena tuduhannya tidak masuk akal, 所以就不被受理。 kasus tersebut tidak diterima. 感谢神的眷顾 Terima kasih atas kasih karunia Tuhan, 因为他时刻的来去与他的教会同在， karena dia selalu bersama dan melindungi dengan cara yang ajaib, 保守他的教会。 melindungi gereja. 所以信徒与教会都能够安然的度过这个危险期。 Sehingga para jemaat dan gereja berhasil melewati krisis dengan selamat. 事发的当晚呢，巴巴教会的信徒，他们就透过这个面子书，还有这个 WhatsApp， Sehingga pada malam kejadian, jemaat gereja Papar mengirim pesan melalui Facebook. 就发短讯，向各地的同龄来去请求代祷 mengirim pesan singkat untuk meminta doa dari saudara-saudari seiman di berbagai tempat. 当然那时候有来自各国的同龄还有长子来去安慰了。 Pada saat ini ada beberapa negara yang memberikan penghiburan. 神在巴巴教会的奇妙的作为， Allah bekerja di dalam gereja Papar. 使神的名得到荣耀和高举。 Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. 后来这巴巴教会他的苦的日子已经结束了。 Akhirnya hari-hari yang menyulitkan di gereja Papar ini berakhir. 在4月27日， pada tanggal 27 April, 教会就收到总会来的好消息。 gereja menerima kabar baik. 原来
在总会的这个文件库里面就找到当年的这个协议书的存档， Dokumen perjanjian yang telah hilang sudah ditemukan. 所以他们就于是这个就由巴巴教会的那位执事，还有总会的那些总会的人都一同来去处理这件事情，去土地局来去处理这件事情。 Sehingga sekelompok orang dari gereja Papar dan majelis umum bersama-sama menyelesaikan masalah ini. 所以这个要求土地局来去审核这块土地是属于我们教会的。 Meminta verifikasi dari Badan Pengukuran Tanah bahwa tanah tersebut benar milik Gereja Yesus Sejati. 并尽快发文给教会还有我们的邻舍。 Dan meminta agar segera mengirimkan surat resmi kepada gereja dan tetangga. 在2016年5月3日3 Mei 2016, 这个土地局它终于正式的去发函给我们的这个邻舍。 Badan Pengukuran Tanah tadi akhirnya secara resmi mengirim surat kepada tetangga. 一个副本给我们的教会。 Mengirim salinannya kepada gereja. 正是教会的那一段路是属于真耶稣教会的。 Mengatakan bahwa jalan tersebut adalah memang milik Gereja Yesus Sejati. 并且禁止我们的邻舍再一次的分路。 Dan melarang tetangga untuk menutup jalan. 后来在5月28日就得到一个消息 Pada tanggal 28 Mei mendapat kabar 就是这个邻舍的妻子她仍然昏迷不醒。 bahwa istri dari tetangga ini masih dalam keadaan tidak sadar. 但是自从这件事情以后呢，邻舍也再没有来去骚扰我们巴巴的教会。 Tapi sejak itu tetangga tidak lagi mengganggu gereja Papar. 所以神真的是为教会开路。 Tuhan membuka jalan bagi gereja. 所以今天在我们的生活里面 Jadi di dalam kehidupan kita pada hari ini, 有时候我们也会面对许许多多的问题 terkadang kita mengalami begitu banyak permasalahan. 我们传福音有时候也是会面对这个一些艰难 Saat kita mengabarkan Injil, kita juga mengalami begitu banyak kesulitan. 但是我们相信神会为我们开路。 Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. 所以这是我们必须要对神有这样的信心。 Jadi kita harus memiliki satu iman yang demikian kepada Allah. 今天晚上跟大家一同来去分享就到这里。 Ini kesaksian firman Tuhan yang akan dibagikan pada malam hari ini.